indahnya bila kita bersama. Hello, hai, Assalamualaikum. Selamat pagi warga negara Malaysia. Terima kasih banyak-banyak kerana sentiasa setia bersama dengan kami di Borak Kopitiam. Saya Zack American. Dan saya Fiona. Sama juga dekat sini awal pagi dah. Kita nak remind anda semua duduk dekat rumah, duduk diam-diam. Kalau tak nak duduk diam-diam boleh exercise dekat dalam rumah. Dan jangan lupa untuk basuh tangan dengan sabun selama 20 saat. Lepas tu guna hand sanitizer dan sebagainya supaya anda punya tangan kekal bersih. Dan paling penting, tangan anda tu lepas dah basuh ataupun sentuh apa-apa, jangan sentuh muka. Betul, hand sanitizer tu penting. Sekarang ni ramai orang mula mementingkan kebersihan dan ini menjadi satu fasa yang sangat bagus juga. Kalau kita fikir dari sudut yang positif, ramai yang mula lebih prihatin, lebih bertanggungjawab, dan di fasa ini juga kita boleh jadikan satu fasa untuk kita jadi manusia yang lebih baik, di mana kita kena sedar kebersihan itu adalah segala-galanya. Kebersihan itu penting, Fiona. Betul, jangan jadi seorang yang pengotor. Okey, dan pada masa yang sama juga kita nak bagi tahu anda, kalau boleh tengoklah kami dekat Facebook Live. Sebab apa? Dekat situ anda boleh sembang dengan kami. Macam mana? Macam tak biasa dekat ruangan komen tu. Kalau ada soalan anda nak tanya, tak kisahlah berkaitan dengan Zack buat apa dekat rumah ke, Fiona buat apa dekat rumah ke, sebab dah buntu kan beberapa minggu duduk dekat dalam rumah. Silakan. Kalau ada soalan berkaitan dengan COVID-19 ni boleh juga, sebab apa, kejap lagi kita akan banyak kita ada guest pakar yang akan bersama dengan kita. Betul, cakap pasal Fiona tadi, Zack setuju sangat. You guys boleh share apa saja yang you guys nak share, tetapi tolong pastikan apa benda yang you guys nak share di social media, di Facebook ke Twitter, Instagram apa semua, pastikan itu berita yang sahih. Kena kaji dulu, kena pastikan okey ini berita yang tepat baru kita kongsi. Kalau tepat baru kongsi, kalau tidak fake news, you all memang tak baguslah. Contoh macam akak-akak, abang-abang yang tengah komen kat bawah sekarang ni kan. Betul ke? Pasti apa komen selamat pagi. Selamat pagi itu selamat pagi je. Belum boleh baru selamat pagi. Macam Zack sekarang kan. Okey, yang pentingnya komen, jangan tak komen. Komen yang bagus-bagus. Okey, apa kata sekarang ni kita bawa anda semua dah lama tak pergi mengelilingi Malaysia kan? Kita mengelilingi Malaysia secara orang kata virtual lah. Yes, seperti biasa info cuaca hari Jumaat 3 April 2020. Kita mulakan di Kuala Lumpur, Fiona. Kita ramalkan cuaca di Kuala Lumpur akan ada ribut petir. Kemudian kita pergi ke Shah Alam, diramalkan akan ada ribut petir juga. Next, saya rasa ribut petir juga. Betul lah, dekat Ipoh ribut petir. Tapi apa pula nasib orang-orang yang berada di Georgetown? Pun sama juga nasibnya, ramalan cuacanya ribut petir. Selepas ke Georgetown, kita berangkat pula di Alostak. Alostak pun ramalan cuacanya ribut petir. Rata-rata ya, kita tengok cuaca ribut petir. Lepas ke Alostak, kita pergi ke Arau, Perlis. Juga ramalan cuacanya ribut petir. Lepas tu kita akan bergerak pergi ke Kota Baru. Kota Baru hujan. Sama jugalah dia berair-air macam tu. Berair-air. Sama juga. Ganu best lah sikit. Ni Ganu cerah. Cerah. Okey, rasanya dekat Kuantan. Kuantan tidak. Kuantan ribut petir. Kemudian kita akan bergerak pergi ke Johor Bahru. Johor Bahru pun ribut petir. Kemudian kita pergi ke Seremban. Seremban rasanya bukan Melaka dulu. Laju sangat bawa kereta. Pergi ke ribut petir. Bandaran Melaka ribut petir. Seremban ribut petir juga. Lepas tu kita akan fly pergi ke Kuching. Kuching betul. Kuching ribut petir. Dan terakhir sekali Kota Kinabalu, Sabah. Ramalan cuacanya cerah. Tapi apa-apa pun adik kakak, abang-abang, tuan-tuan perempuan, jangan lupa walaupun cerah macam mana cuaca sekalipun, ini adalah ramalan semata-mata, dan tolong staykan diri anda di rumah, duduk dekat rumah baik-baik. Waktu cerah ni lah waktu yang paling best untuk kita jemur kain. Betul. Nampak tak kenapa Zack sebut pasal jemur kain sekarang? Kenapa? Sekarang aku kerja sidai kain kat rumah. First time kan? Nasib baiklah dia tolong isteri dia. Tapi apa-apa pun kita nak ucapkan syabas lah kepada Zack kan, sebab ada inisiatif nak tolong untuk buat kerja rumah. Bukan saja syabas kepada Zack, syabas kepada suami-suami kat luar sana, sebab anda telah membuktikan sebenarnya anda macam-macam tahu, tapi sebelum ni mungkin tak pernah ada bahasa. Okey, tak apa. Kita letak tepi dulu. Jangan marah-marah ya abang. Tapi kita nak ucapkan syabas juga kepada seorang lelaki ini yang berada di Terengganu, Zack. Sebab apa? Ni. Betul. Baru-baru ni viral di social media, di mana anda okey, ini gambar saya tahu dan saya yakin ramai yang telah tengok tular di social media, terutama sekali di Twitter dan Facebook, di mana seorang lelaki upload gambar di social media macam kononnya dia menyamar jadi hantu. So jadi disebabkan perintah kawalan pergerakan ini, ramai orang kata, alamak, jangan keluar, ada hantu. Orang lagi takut hantu daripada undang-undang. Jadi polis sendiri pergi ke rumah dia di Terengganu dan mengucapkan terima kasih kepadanya kerana, abang terima kasih banyaklah bang, sebab abang orang takut dengan hantu, orang tak keluar. Jadi sebab itulah kita ucapkan syabas kepada lelaki tersebut. Bagi anda semua yang ada dekat rumah, tak kisahlah anda ni remaja ke, kanak-kanak ke,
ke, orang dewasa ke dan sebagainya, jangan keluar rumah lah. Sebab apa, kita nak putuskan rantaian jangkitan wabak COVID-19 ni agar kita boleh jalani rutin hidup kita yang biasa. Okey, jom. Mari kita beralih pula ke delima untuk hari ini. Dan delima kita pertama pada hari ini, kita nak bagi tahu anda tentang rekod yang ini mengikutkan semalam punya laporan. 5 kematian berkaitan dengan jangkitan COVID-19 telah dilaporkan kepada Pusat Kesiapsiagaan dan Tindak Cepat Krisis Kebangsaan setakat 5 petang semalam, dan kata Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham, pertambahan itu menjadikan jumlah kumulatif kes kematian akibat jangkitan wabak berkenaan dalam negara ketika ini sebanyak 50 kes, dan ini menjadikan semalam ada 208 kes positif telah dilaporkan, mencatatkan jumlah kepada 3,116 kes keseluruhan dalam negara. Dan terkini semalamlah mengikut laporan, seramai 105 orang pesakit sedang dirawat dekat ICU, termasuk 54 menggunakan bantuan alat pernafasan, dan bilangan orang yang sembuh semakin meningkat. Semalam keseluruhan kita bagi tahu keseluruhan dia punya angka adalah 767. Maksudnya syabaslah. Sebab semakin ramai orang yang telah pulih dan juga discharge lah daripada hospital. Yes, baik. Jumlah keseluruhan 767. Alhamdulillah. Baik. Seterusnya masih lagi berita berkenaan dengan COVID-19 di mana WHO jangka kes COVID-19 Malaysia memuncak pada pertengahan April, di mana Pertubuhan Kesihatan Sedunia berkata berdasarkan data yang ada, pejabat WHO negara menganggarkan Malaysia menunjukkan jumlah tertinggi pesakit di hospital pada pertengahan April, dan Ketua Misi merangkap wakil WHO ke Malaysia, Brunei dan Singapura, Ying Rulo berkata jumlah pesakit kritikal di negara ini dijangka meningkat minggu hadapan, dan beliau juga berkata Malaysia mempunyai jumlah jangkitan COVID-19 tertinggi di Asia Tenggara dengan 2,908 kes yang telah disahkan dan sudah mengeluarkan larangan perjalanan bagi membendung penularan coronavirus ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini adalah berita yang sahih di mana World Health Organization dia ramalkan bahawa pertengahan April kes COVID-19 di Malaysia akan memuncak. Jadi ini menjadi satu berita yang di mana kita harus buka mata kita, kita kena buka minda kita, kita sama-sama bersatu untuk, macam Fiona kata tadi, kita cuba untuk memutuskan rantaian COVID-19 ini semua, insya-Allah. Okey, seterusnya untuk delima kita yang ketiga, antara topik yang menjadi prihatin satu Malaysia lah juga. Okey, kita petik daripada berita harian online iaitu kita punya Perdana Menteri tinjau operasi pelaksanaan pakej prihatin. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin secara online yang telah membuat tinjauan unit pelaksanaan dan koordinasi stimulus ekonomi antara agensi nasional di Kementerian Kewangan dia semalam bagi memantau pelaksanaan pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat yang telah diumumkannya pada Jumaat yang lalu. Dan katanya juga laksana ini bertanggungjawab untuk memastikan inisiatif yang diumumkan dalam pakej prihatin yang bernilai 250 bilion dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kata beliau juga, difahamkan penyaluran peruntukan bantuan kepada pemandu teksi dan pemandu pelancong yang berdaftar telah pun dilaksanakan mulai semalam. Dan katanya juga berharap proses pendaftaran dan semakan bantuan prihatin nasional akan berjalan dengan lancar. Jadi bagi anda semua yang belum lagi daftar, cepat-cepat pergi daftarlah. Yes, betul. Baik. Kita semua tahu arahan telah dikeluarkan. Jadi bila arahan telah dikeluarkan, kita kena patuh dengan arahan. Kerana apa? Pemimpin kita lebih tahu daripada kita. Jangan jadi seperti berita yang saya akan kongsikan kepada anda ni, di mana 4 remaja antara 14 didakwa di mahkamah kerana ingkar PKP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan di Seremban. 4 remaja berusia 13 hingga 17 tahun antara 14 lelaki yang mengaku tidak bersalah selepas didakwa di Mahkamah Magistrate hari ini kerana ingkar arahan Perintah Kawalan Pergerakan, dan kesemua mereka didakwa mengikut Peraturan 3/1 Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit, langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan 2020, dan dihukum mengikut Peraturan 7, peraturan sama. Jika disabit kesalahan, boleh dikenakan denda maksimum RM1,000 denda maksimum RM1,000 ataupun penjara 6 bulan ataupun kedua-duanya sekali. Dan 4 remaja terbabit yang masih bersekolah di daerah ini
itu melakukan kesalahan berkenaan pada 29 Mac lalu sekitar jam 6 petang. Jadi inilah akibatnya apabila kita ingkar arahan yang telah dikeluarkan. Sama-sama kita, arahan yang kita dapat sangat mudah. Duduk rumah, kalau tak ada benda penting, duduk rumah. Dan kena ingat, jadikan ini sebagai pengajaran untuk kita semua. RM1,000 denda ataupun penjara tidak lebih 6 bulan. Dah macam PSA Rasa macam boleh baca berita lah aku ni. Okey, seterusnya untuk dilema kita yang terakhir, berita mengenai rakyat Malaysia yang terkandas di India. Inilah dia, 359 rakyat Malaysia yang terkandas di India selamat tiba di KLIA semalam. Timbalan Menteri Luar Datuk Kamarudin Jaafar berkata kumpulan ini tiba menerusi 2 pesawat sewa khas pada jam 5.50 pagi dan 4.46 petang semalam. Kata beliau juga, penerbangan seterusnya dari India dijadualkan tiba ke tanah air pada 3 hingga 6 April bagi membawa pulang lagi seramai 1,790 rakyat Malaysia yang masih terkandas di New Delhi, Mumbai, Chennai dan juga Trichy. Dan juga katanya seramai 266 rakyat Malaysia direkodkan masih lagi terkandas di Australia. Pendek kata ada banyaklah rakyat Malaysia masih lagi terkandas dan ingin pulang ke tanah air. Sekarang ni kita tengah orang kata macam berusaha untuk cuba membawa mereka pulang dengan selamat lah. Ya, baik. Jadi apa-apa pun guys, terima kasih banyak terus setia bersama dengan kami di Borak Kopitiam. Saya yakin ramai yang sedang duduk di hadapan TV ni. Dan Fiona, macam-macam kita akan kongsikan dengan mereka semua. Betul, dan macam-macam orang kata macam nasihat yang kita akan bagi kepada anda. Jadi macam kita cakap di awal pagi tadi, kalau anda yang sedang menyaksikan kami di rumah, sekarang ni anda punya peluang memang sangat cerah untuk dapat jawapan yang tepat. Sebab apa, kita akan ada pakar-pakar yang daripada hospital dan juga kita akan tinjau keadaan di negara Greece macam mana ya. Sebab apa, COVID-19 ini bukan saja dekat Malaysia. Dia melibatkan satu dunia. Jadi sudah tentunya kita nak tahu negara-negara dekat luar macam mana pula keadaannya. Sekarang ni saya rasa haus nak minum Ya, air. betul. Jadi kita rehat dulu seketika, kembali selepas ini Borak Kopitiam. Tapi sebelum itu, mari sama-sama kita doakan agar kita sentiasa diberi kesejahteraan. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna hadzal marada jundun min junudik tusibu bihi man tasha' wa tasrifuhu an man tasha'. Allahumma fasrifu anna wa an buyutina wa an ahlina wa azwajina وزرارينا وبلادنا وبلاد المسلمين واحفظنا مما نخاف ونحذر فأنت خير حافظا فأنت خير حافظا فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya, Zak, kembali lagi bersama dengan Zaid dan Fiona di Borak Kopitiam. Dan macam kita cakap tadi, kita akan tinjau keadaan di seluruh dunia macam mana. Sekarang ni kita nak sampaikan sedikit info tentang apa yang terjadi di India. Buat masa ini, kalau anda tak tahu, dekat India mereka tengah lockdown lah. Dan buat keadaan benda ni buat rakyat di situ hidup makin melarat. Namun begitu, Perdana Menteri mereka memohon maaf sebab telah menyusahkan buat golongan miskin hidup lebih melarat sebab lockdown ni. Dan ini adalah perintah lockdown untuk selama 21 hari di India telah dikuatkuasakan bagi menangani isu wabak COVID-19. So, jom kita dengar sedikit
audio tentang lockdown ni. वैश्विक महामारी से आया हुआ ये भयंकर संकट, ऐसे में मैं और कुछ बातें करूं वो उचित नहीं होगा, लेकिन सबसे पहले मैं सभी देशवासियों से क्षमा मांगता हूं और मेरी आत्मा कहती है कि आप मुझे जरूर क्षमा करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़े हैं जिसकी वजह से आपको कई तरह की कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं। खास करके मेरे गरीब भाई बहनों को देखता हूं तो जरूर लगता है कि उनको लगता होगा कि ऐसा कैसा प्रधानमंत्री है, हमें इस मुसीबत में डाल दिया। उनसे भी मैं विशेष रूप से क्षमा मांगता हूं। हो सकता है बहुत से लोग मुझसे नाराज भी हों। Jadi itu antara kata-kata yang telah diberikan oleh Perdana Menteri India iaitu Narendra Modi. Katanya minta maaf kepada rakyatnya, khususnya kepada golongan yang miskin dekat situ sebab mereka memang terpaksa buat lockdown sebab keadaan dekat situ. Dia punya tempat tu sangat tumpat. Jadi ini adalah antara inisiatif yang terbaik bagi mereka putuskan rantaian penyebaran COVID-19 ni lah. Betul tu. Macam Fiona kata, penularan kes COVID-19 ni bukan sahaja kesannya bukan saja dapat dirasai oleh kita rakyat Malaysia, tetapi satu dunia merasai impak yang sama. Baik, jadi hari ini kita ada seorang tetamu yang istimewa di mana kita akan bersama bincang mengenai impak COVID-19 untuk ekonomi Greece. Jadi hari ini kita bersama dengan Alison Francis, merupakan seorang rakyat Malaysia di Athens, Greece. Hello, Alison. Hai. Hello dari Athens. Hai Alison. Selamat pagi. Sekarang ni pukul berapa dekat Greece ni? We are 3 o'clock, pukul 3 pagi dekat. Wow, thank you so much Alison for doing this. Terima kasih banyak-banyak. Okey Alison, macam inilah kita terus kepada soalannya lah. Impak COVID-19 kepada ekonomi Greece. Boleh you ceritakan? Can you please explain to us a bit about this Impact of COVID-19. Sebenarnya ini global crisis kan? Tapi pada Greece ini memang mengejutkan sebab yang industri yang penting ini is tourism. So it's now the season is just starting, April. So with this lockdown, everything tutup, everything stop, everything cancelled. So it's the emotion is it's very stressful sebab everybody was waiting for April, May, banyak booking dan sekarang everything berhenti. It was very fast. Dia punya timeline lain sikit daripada Malaysia sebab di Greece ini it's a bit delayed dan lebih cepat dia punya tindakan. Faham. Alison. Alison boleh kongsikan dengan kita tak? Sebab kita nak tahu juga sekarang ni dekat Greece ataupun khususnya dekat Athens kan, dia sekarang ni tengah total lockdown ke macam mana dan sudah ada berapa kes positif dekat situ? Kalau lockdown dah berapa hari dekat situ? Ya. Okay, the official lockdown, it's start at 23 March dia punya lockdown. So like this, sorry. Okay, ni keadaan dekat situ sekarang lah. Memang boleh nampak lockdown ni kosong je, tak ada orang. And so the lockdown is firm. Lockdown meaning there's no, you can't go out except for critical reasons. And sebelum you go out also you have to ask permission. The permission must come with the SMS. You have to SMS tujuan, why you go out, and your name, your alamat. And also, if you don't SMS, you have to have a kertas. You download the form, and you have to have it with you. If you are caught outside or you langgar Perintah. rules, yes, perintah, you will be fined.
Wow. You will be fined up to 150 euro. Oh. Okey Alison, kita disedia maklum yang Alison ada kedai runcit sendiri dekat Greece. Jadi boleh tak Alison ceritakan sedikit macam mana impak dia especially COVID-19 ni. Kalau dulu macam business run as usual. But now lepas kes COVID-19 ni penularan di secara global ni, boleh Alison sendiri ceritakan impak dia macam mana sebagai seorang pemilik kedai runcit? Okay, so for my family, we are in a special case because I am in travel and my another business is kedai runcit. So suami saya, they run the kedai runcit, and I with the travel. So the travel is stopped, and the kedai runcit is still one of the essential businesses, so he can operate. So he operate, but lokasi kami, it's in kawasan perumahan. So the number of clients is the same, tidak berubah banyak. Only we have to implement some rules. Dalam kawasan, in the shop, maximum 2 people. And then you have to stand with jarak. You cannot be so close. You have to wear the mask. You have to have hand sanitizer, and it's for both ways, for us and for the clients. So the shop is mainly run by my husband. Untuk Alison sendiri sekarang ni dah hari keberapa lockdown From the 23rd. So 23rd March. second week. Second week lah, minggu kedua. Jadi macam Alison buat apa je dekat rumah? Sebab 2 minggu dekat rumah kan? Itu macam-macam Alison dah buat. Actually, I don't have too much of free time sebab we try to keep the same schedule. So ada masa untuk masak and kerja rumah. Lepas tu you have to schedule some time for your work as well. Maintain dia punya networking, update dia punya social networks, update the news, because everyone risau. So you have to be proactive and keep in contact, because one day the thing will be over and you have to continue. You cannot start from scratch. So you have to maintain, you have to keep your mental fresh. Don't try to be positive, and try to build relationships with your clients, with your partners, and support. Baik. Okey, kita tahu yang kalau kita berada di negara luar kan, kita mesti ada komuniti orang-orang Malaysia. Jadi boleh tak Alison berkongsi sedikit dengan kami, especially penonton Borak Kopitiam, macam mana you guys dekat sana, warga negara Malaysia yang berada di negara luar, macam mana you guys handle benda ni? Macam yalah dekat negara orang kan, mana biasanya kita boleh jumpa apa semua kan, tapi sekarang ni macam mana? Yes, this is something very penting because the community warga negara Malaysia di Greece is very small, very small. Yeah, we don't even have satu restaurant Malaysia, nothing. We have maximum less than 20 people warga negara, kurang daripada 20. Oh, okay. So yes, in the whole of Greece, but we are close, rapat. Dan we contact with social media almost setiap hari, and also we keep in contact with our embassy. So because with this time you need to know, important update ke. Betul. Kalau you have to go back to Malaysia, so we are actually very connected and very aware about all the updates about what we can do. Okay, and also we celebrate all the festivals in Malaysia. We meet and we celebrate, Hari Merdeka or Okey. Nampak gayanya dekat situ macam Alison kongsikan tadi, mereka dah memang 20 lebih hari lockdown dan jalan memang kosong. Maksudnya rakyat dekat situ pun memang anggap disiplin. Sebab masing-masing memang mengharapkan untuk putuskan rantaian penyebaran wabak COVID-19 ni, macam kita cakap, supaya kita boleh hidup normal kembali ya. Okey, kita nak ucapkan terima kasih kepada Alison sebab sudi bersama kita dari 3 pagi. Last sekali mungkin Alison boleh bagi sedikit ucapan kepada rakyat Malaysia dekat sini, terutamanya family Alison dekat sini.
first thing, stay safe, stay positive. And also the last ucapan is for my father in Malaysia for his birthday. Happy birthday to my father. Wah, happy For birthday. this week. Yes. Apa nama dia? Nama dia, So, Alison, nama dia. Your father's Eddie name? Francis is my father. Alright. Yes, he's a singer. Okay. So yes, happy birthday to him. Take care, and I miss everybody, and we will see each other soon. Alright. Thank you so much, Alison. Thank you for your time ya. Alison. My pleasure, my pleasure. Alright. Baik, jadi itu dia Alison daripada Greece, seorang rakyat Malaysia yang berada di negara luar. Dan anda sendiri boleh nampak keadaan yang kita tunjukkan kepada anda di Athens dekat Greece macam mana. Okey, baiklah, jom kita sama-sama berdoa agar keadaan kita dekat sini dan juga satu negara, satu dunia ni akan menjadi lebih baik. Ini dia ada satu doa daripada Palestin khasnya untuk Malaysia. Sama-sama kita saksikan. بسم الله والحمد لله وصلى الله وبارك على مولانا رسول الله في هذا اليوم المبارك. إن شاء الله سنقوم بالدعاء لإخواننا في ماليزيا وأندونيسيا بسبب ظهور الوباء كورونا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك يا الله أن تحفظ إخواننا في إندونيسيا وماليزيا. اللهم إنا نستودعك أهلها شبابها وشيبها صغارها وكبارها. اللهم احفظهم بحفظك. اللهم إنهم فقراء فأغنهم ضعفاء فقوهم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك يا الله. اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عمن تشاء. صرفه عنهم يا الله. اللهم يا ربنا نعوذ بك من البلاء والوباء ونعوذ بك إلهنا وخالقنا ومولانا. نستودعك أهلنا في إندونيسيا وماليزيا. اللهم يا ربنا أن تحفظ إخواننا في إندونيسيا من فيروس كورونا فاحفظهم بحفظك يا الله. هذا دعاؤنا فامنن علينا بالإجابة يا الله. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, itu dia doa khas daripada Palestin kepada kita. Baik, jadi hari ini kita juga ada seorang tetamu yang sangat-sangat istimewa di mana beliau merupakan seorang doktor pakar perubatan penyakit berjangkit daripada Hospital Kuala Lumpur. Dan bersama dengan kita ada Dr. Syahrudin Kamaluddin. Assalamualaikum. Hai doktor. Hai Fiona dan Zack. Apa khabar? Baik, Khabar baik. alhamdulillah. Doktor apa khabar? Saya sihat. Terima kasih banyak-banyak di atas segala reaksi doktor dan tim ya. Ya. Alright, baik. Jadi Fiona mungkin boleh teruskan dengan soalan pertama. Okey, mungkin doktor boleh bagi tahu kita sekarang terlebih dahulu ada berapa pesakit positif COVID-19 di HKL? Okey. So di HKL dia punya nombor dia tak tetap lah. So at the moment kita ada inpatient dalam 200 hingga 220 pesakit. Daripada 200 lebih ni dalam 150 hingga 170 adalah yang positif lah. Daripada 100 lebih ni dalam 10 hingga 12 dalam ICU.
Faham. Okey. Baik doktor, biasa kita tengok dekat social media terutamanya Facebook, Twitter dan sebagainya di mana frontliners terutama sekali doktor-doktor dan nurse apa semua bukan satu benda yang mudah, especially bila you guys kena pakai itu PPE tu kan. Sekarang ramai dah, semua orang dah tahu PPE itu apa dan mungkin doktor boleh kongsikan sedikit apakah perkara sebenarnya yang paling mencabar bagi doktor dan frontliners yang lain khususnya sekali di Hospital Dr. HKL. Perkara yang paling mencabar, dia bukan satu dua, banyaklah. So PPE ini bila kita pakai, dia ni berlapis-lapis. Okey. So dia panas, berpeluh and it's very uncomfortable. So dan bila kita buat tugas dengan pakai banyak glove, dengan face shield, dia bukan macam biasa tau. Macam biasa kita pergi ke klinik, kita tengok patient, macam senang kan? Yang ni bila dah pakai banyak, dia macam bagi kita rasa macam stres lah. Faham. Okey. Ya. Doktor, saya nak tanya sebab baru-baru ni saya ada baca satu artikel di mana dikatakan siapa yang sembuh daripada COVID-19 ni, dia punya kesan dia adalah buah pinggang. Betul ke doktor? Adakah mereka yang sembuh ni, mereka masih ada kesan sampingan ataupun bila dikatakan sembuh oleh COVID-19 ini sebenarnya dah tak ada sakit itu dan kemungkinan di masa akan datang tak akan jadi lagi. Jadi apa doktor boleh kongsikan dengan kami? Okey. So dalam 4 daripada 5 orang yang kena COVID-19 ni, maksudnya dalam 80%, mereka very mild symptom. Okey, very mild symptom. So bila dah sihat tu dah sihat lah. Mereka tak ada apa-apa apa-apa kesan-kesan sampingan. Tetapi dalam 20% ni yang masuk yang dapat senat, daripada 20% ni mungkin dalam 5 hingga 10% ni akan masuk ICU. Bila masuk ICU, berarti mereka dah sangat tenat lah. Mereka boleh ada masalah seperti multi-organ failure. So, bila siapa-siapa yang pulih daripada multi-organ failure, tak semestinya buah pinggang dia tu akan completely normal dalam jangka masa pendek tu. Dia akan ambil masa lebih panjang. Mungkin tu yang mereka kata, buah pinggang dia rosak. Tapi tak semestinya dia rosak untuk selama-lamanya. Mungkin lepas beberapa minggu, dia akan fungsi macam biasa balik. Itu bergantung kepada pesakit lah. Itu sebenarnya bergantung pada individu sama ada kalau sebelum ni mereka ada penyakit itu mungkin tapi maksudnya boleh pulih lah. Boleh pulih. Faham. Okey, doktor, ni ada soalan daripada salah seorang penonton Borak Kopitiam, nama dia Alip Zakwan. Dia tanya sebab ada berita juga ataupun khabar mengatakan bahawa mereka yang telah pulih daripada COVID-19 ini dia mungkin boleh jangkit balik. Adakah benda tu betul ataupun sebenarnya tak betul? Okey. So COVID-19 ni adalah satu penyakit yang barulah. So kita tak tahu sangat dia punya progress in the long term. It is possible untuk sesiapa yang pulih daripada COVID-19 untuk dapat balik penyakit ni. Tetapi daripada kajian buat masa ni, kita dah ada antibody terhadap COVID-19. Kita panggil IgG, antibody jangka masa pendek, dan IgM, antibody jangka masa pendek, dan IgG, antibody jangka masa panjang. So artinya kita akan ada some level of protection terhadap COVID-19. Tapi nak kata berapa bulan, berapa tahun, kita tak tahu lagi. Faham. Tapi dalam teori ni boleh, tapi we're not very sure. That's why walaupun kita discharge pesakit, kita suruh mereka Kuarantin juga. Kuarantin dan jaga dia punya kebersihan diri. Faham. Baik, Dr. Syahrudin, kita tahu COVID-19 ini merisaukan ramai orang di seluruh dunia di mana melibatkan kematian dan sebagainya kan. Jadi doktor, kita nak tanya, sebenarnya berapa kali seorang individu itu perlu melalui swab test tu? Adakah benar setiap seorang itu perlu melalui 3 kali swab test untuk memberikan dia punya keputusan yang negatif? Betul tak doktor? Sebenarnya bukan semua orang perlu menjalani test berulang lah. Biasanya kalau very mild symptom, kita dah test dan mereka dah sihat, mestinya kemungkinan untuk mereka positif itu tak ada. So kita test sekali saja. Faham. Kecuali kalau kita ada pesakit yang dah masuk ke hospital, paru-paru nampak teruk, kita dah test kali pertama negatif. Tapi kita tak ada apa-apa diagnosis lain. Bukan macam pneumonia yang bakteria yang lain, kita akan menjalani ujian lagi sekali. Dia ada beberapa faktor yang boleh menyebabkan test yang pertama itu negatif. So, kalau kita buat terlalu awal, test itu boleh jadi negatif. So, bila kita test yang kali kedua atau kali ketiga, ada kemungkinan dia boleh jadi positif kalau betul mereka ada COVID-19 lah. Tapi ini bukan majority. Ini adalah minority saja. Peratusannya macam doktor? Dari segi minoriti itu peratusannya?
pasukan saya tak berapa pastilah, tapi boleh dikatakan kurang daripada 10%. Perlukan test yang test untuk diulangi lagi sekali lah. Kalau kita tengok berita dan sebagainya kan, memang ada bagi tahu kerja doctors, frontliners, nurses dan sebagainya memang sangat kritikal ketika ini. Betul. Yang itu kita baca berita. Mungkin sekarang ni kita ada doktor bersama kita. Doktor boleh bawakan kita ceritakan sedikit macam mana keadaan dekat situ dalam masa merawat COVID-19 ni, supaya kita dekat sini dan juga penonton di rumah boleh ada sedikit bayangan. Apa yang paling mencabar sekali, terutamanya sekali di Hospital Kuala Lumpur sekarang? Okey. Saya boleh cakap on behalf of HKL lah, sebab saya sekarang bertugas di HKL. So, saya amat bersyukur. HKL ni seluruh hospital kita bekerja as a team, daripada pengarah sampailah ke PPK. So, kita ada full support daripada all level management. Kalau nak tanya, kita punya staffing memang agak cukup di ward-ward COVID lah. Kita tak ada overwork. Kita work as teamwork. Kita ada staff yang bertugas mengikut waktu dia 8 hingga 12 jam, bergantung kepada shift-shift mereka lah. So, kita punya cabaran sekarang adalah mendapatkan PPE. Sebab lagi ramai pesakit, lagi cepat PPE kita habis. So, kita kena top up. And PPE ni bukan di Malaysia saja berkurangan. Dia berkurangan di seluruh negara. Even dekat USA pun PPE memang tak cukup. Sebab satu dunia nak PPE, so nak untuk menghasilkan PPE dalam jangka masa pendek, dalam unit yang banyak, memang agak sukar lah. Okey, faham. Jadi, Doktor, jadi ini soalan agak peribadi sikit, personal lah. Macam saya sendiri, okey, kami sebagai orang yang bekerja juga, kita dalam waktu-waktu macam ni, kita risau apabila kita balik dekat rumah, kita tak tahu apa mungkin benda yang kita bawa balik kepada rumah. Jadi, especially kepada doktor dan frontline yang lain, bila ialah bertugas memang betul-betul first hand dengan orang COVID-19 ni, mangsa COVID-19 ini. Jadi, bila balik tu, sebenarnya apakah langkah-langkah yang diambil oleh doktor, dan macam mana doktor memastikan keselamatan keluarga daripada mendapat jangkitan itu? Mungkin daripada perkongsian doktor ini, kami semua dapat tiru. Okey. So, kami yang bekerja di frontline, bila kami pergi kerja, kami akan tukar pakaian kami untuk, kami akan pakai baju hospital scrubs. Lepas habis bertugas, kami akan mandi di hospital, tukar balik kepada baju kerja kami dan balik ke rumah. Bila dah balik ke rumah, sebelum masuk ke rumah, kita dah cuci tangan, kita dah cuci kaki, masuk ke rumah, terus ke bilik mandi, mandi terus. Dan baju letak berasingan. Dan janganlah nak kibas-kibas. Betul, jangan nak kibas-kibas lah. Letak dalam tempat nak basuh dan terus basuh. Bila kita basuh tu tak perlu risau, sebab semua sabun yang kita gunakan boleh membasmi coronavirus. So tak perlu risau, tak perlu nak cari yang spesifik untuk ada COVID-19, dan kita takut ada yang jual dekat Facebook sabun khas untuk COVID-19. Harga dia mungkin 3 kali ganda lagi mahal. Tak payah nak bazir duit. Patut itu ayat mahal daripada doktor. Yeah, Okey, last sekali mungkin doktor boleh bagi sedikit pesanan kepada rakyat kita, rakyat Malaysia, sama ada cara-cara untuk mereka jaga kebersihan ataupun suruh mereka duduk di rumah, jangan keluar. Okey. So, nasihat pertama, kalau tak perlu keluar dari rumah, jangan keluar dari rumah. Makanan semua kalau boleh masak je lah. Inilah time yang kita boleh belajar masak sendiri daripada nak pergi beli dekat luar kan. Kita pun tengok banyak message dekat WhatsApp. Ramai yang kena tangkap dengan polis kata saya nak pergi beli makanan semua kan. Tak perlu. Kalau boleh, masak di rumah. Nombor satu. Nombor dua, pastikan kita punya rumah tu sentiasa dibersihkan, dimopkan. Dan tempat-tempatnya selalu kita pegang macam tombol pintu semua. Kita boleh gunakan air sabun biasa, lap, ataupun nak gunakan bleach as disinfectant pun boleh. Dan ada juga beberapa jenis spray, kita panggil disinfectant spray, kita boleh spray. Tapi kalau spray itu tidak mengandungi kandungan alkohol, kita kena sapu. Sebab kalau tak ada alkohol, kita tak sapu, memang dia tak berkesan. Kalau alkohol, kita spray je tak apa. Kalau nak lagi canggih, boleh pergi ke farmasi dan beli alcohol wipe. Yang bukan yang kecil-kecil tu, dia ada alcohol wipe yang besar. Boleh gunakan tu untuk membersihkan item-item yang selalu kita gunakan. Seperti pintulah biasa, tombol pintu. Kita punya, kalau ada di rumah ada tangga, ni kan, dia punya railing tangga. Itu semua boleh dibersihkan. Kalau nak keluar ke rumah,
kalau ada apa-apa simptom lah kan, boleh pakai mask. Kalau tak ada simptom, tak perlu pakai mask. Tapi kalau ada mask, tak salah nak pakai mask. Okey. Itulah. Baik, terima kasih banyak Dr. Syahrudin. Terima kasih Sama-sama. banyak. Okey, jadi itu dia proses daripada pakar perubatan penyakit berjangkit Hospital Kuala Lumpur. Dr. Syahrudin Kamudin, terima kasih. Terima kasih Sama-sama. juga kepada frontliners di Hospital Kuala Lumpur. Begitu juga bagi mereka yang sedang bertugas di satu negara lah. Hospital satu negara supaya sebab apa tahu keadaan mereka lebih senang dijangkiti berbanding dengan kita. Sebab itulah seringkali kita suruh anda semua kalau tak ada apa-apa hal, please duduk dekat rumah. Yes, baik. Jadi sebelum itu jom kita berehat seketika, tapi sebelum kita rehat tu jom sama-sama kita berdoa supaya kita sentiasa diberi kesejahteraan seluruh dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna hadzal marada jundun min junudik tusibu bihi man tasha' wa tasrifuhu an man tasha'. Allahumma fasrifu anna wa an buyutina wa an ahlina wa azwajina wa zararina wa biladina wa biladina wa biladil muslimin واحفظنا مما نخاف ونحذر فأنت خير حافظا فأنت خير حافظا فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين اللهم تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وتوب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bertemu kembali di Borak Kopitiam. Saya punya. Sabar, Fiona. Jangan terlalu tamak yang sedang itu. Tak boleh makan pun. Sebab apa? Ini adalah antara benda yang paling berharga sekarang, iaitu hand sanitizer. Tapi persoalannya... Ya, bercakap pasal persoalan, banyak soalan. Banyak soalan. Tak apa. Kejap lagi kita ada pakar bersama dengan kita. Dan sebab itulah kita bawa kepada anda seorang ustaz, penolong pengarah Kana Jakim, Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Akan jawab soalan-soalan yang terbuku di hati kalian semua. Termasuklah saya dan Fiona juga. Ya, tak sempat saya nak habiskan soalan saya tadi. Tak boleh bagi. Lama tak live. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Zack, Fiona? Alhamdulillah. Zack macam inilah Ustaz. Makin kembang. Fiona macam itulah. Makin cantik. Ustaz apa khabar Ustaz? Makin segak nampak tu? Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. PKP siri yang kedua. Itulah. Kedua. Saya dapat rasa Ustaz. Saya dapat rasa baju kita lebih kurang sama. Oh, kita sejiwa. Alhamdulillah. Masya Allah. Okey, baiklah. Tanpa kita membuang masa kan, kita nak tanya Ustaz lah mengenai sanitizer ni. Sebab apa? Sekarang ni banyak orang guna sanitizer. Dan sejak COVID-19 menyerang negara, rakyat disarankan untuk kerap gunakan sanitizer ini yang mengandungi alkohol sekurang-kurangnya 60%. Tapi ada juga segelintir golongan umat Islam yang ragu-ragu sebab dia ada kandungan alkohol dekat dalam. Jadi mungkin Ustaz boleh jelaskan tentang statement ni. Okey, terima kasih Fiona dan Zack. Tentang penggunaan cecair pembasmi kuman ataupun kita sebut sebagai hand sanitizer, saya ingin memetik pandangan yang telah diberikan oleh pihak Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan bertarikh 11 Mac 2020. Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan telah menyatakan hand sanitizer ataupun cecair pembasmi kuman yang kita gunakan di tangan kita ini hukumnya adalah tidak najis dan boleh digunakan ketika solat dan ia juga tidak dikira sebagai menanggung najis. Jadi jelas kepada kita bagi umat Islam tidak jadi masalah kepada kita untuk kita menggunakan cecair pembasmi kuman ataupun hand
sanitizer. Dan dalam keadaan sekarang ini, COVID-19, amatlah mustahak bagi kita semua untuk sentiasa menjaga kebersihan diri, khususnya kebersihan tangan kita. Jadi selain kita menggunakan ataupun kita basuh tangan kita dengan kerap, menggunakan air dan juga sabun, kita juga boleh menggunakan cecair pembasmi kuman tadilah. Jadi pandangan Pejabat Mufti Wilayah dalam perkara ini saya kira jelas, jadi tak perlu ragu-ragu lagi, boleh kita gunakan kerana bila kita gunakan hand sanitizer itu, ia dapat mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 pada kita. Yang itu bagi cecair hand sanitizer. Tadi doktor bersama kita tadi katanya kalau tak ada hand sanitizer macam ni, guna yang lap pun boleh juga. Sama juga ke dalam statement ni? Sama juga, Fiona. Kerana alkohol yang terkandung di dalam cecair pembasmi kuman ini, ia tidak dikira najis kerana proses alkohol itu terhasil bukan melalui proses pembuatan arak. Jadi dalam konteks ini, para ulama telah berbincang, khususnya Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam di Malaysia telah membuat keputusan alkohol yang terhasil bukan melalui proses pembuatan arak, hukumnya tidak najis. Faham. Jadi yang haram, yang najisnya ialah alkohol yang terhasil ataupun yang diperolehi melalui proses pembuatan arak. Jadi itu yang najis dan itu yang haram. Okey, faham Ustaz. Proses pembuatan arak. Jadi adakah ia bermaksud kalau kita pakai minyak wangi beralkohol tu tidak apa? Jadi apa beza yang hand sanitizer ni dengan minyak wangi beralkohol, Ustaz? Macam mana pula dengan tu? Okey, perkara ini ada juga dibincangkan oleh ahli-ahli muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam di Malaysia. Pada tahun 2011, mereka membuat keputusan ubat-ubatan dan juga pewangi, ubat-ubatan dan juga pewangi yang mengandungi alkohol sebagai bahan pelarut adalah tidak najis dan diharuskan. Maknanya kita pakai pewangi ataupun perfume yang ada alkohol pun boleh dibawa di dalam solat. Kerana apa? Kerana alkohol yang terhasil bukan melalui proses pembuatan arak. Baik. Okey, Ustaz Zarifi, kita punya penonton sangat-sangat ingin tahu jika mungkin ada hadis ataupun ayat Al-Quran yang boleh Ustaz kongsikan kepada kami mengenai isu ini, tentang ini. Baik, tentang arak, perkara itu jelas. Ya. Arak bagi umat Islam dalam agama kita haram. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah ayat 90, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, sesungguhnya arak, judi, menyembah berhala, kemudian menilik nasib dengan menggunakan anak panah, semuanya itu ialah haram kerana najis, kata Allah. Ya, kerana itu semuanya haram, rijsun min amali syaitan, dan itu merupakan najis dan perkara itu ialah yang dilakukan oleh syaitan. Fajtanibuh, maka jauhkanlah daripada perkara-perkara tersebut, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu akan jadi orang yang berjaya, kata Allah. Jadi jelas kepada kita, arak itu ialah haram dan kita mesti elakkan. Tetapi dalam konteks penggunaan alkohol dalam hand sanitizer ataupun cecair pembasmi kuman, itu perkara yang lain yang telah pun dibincangkan oleh para ulama seperti yang saya sebut tadi. Alkohol yang terhasil melalui jalan ataupun yang terhasil bukan melalui proses pembuatan arak, hukumnya tidak najis dan ia dimaafkan dan ia boleh digunakan. Okey, sekarang ni kita masing-masing dah jelas, maksudnya kita memang boleh pakai hand sanitizer ini. Okey, tapi mungkin ada mereka di kalangan dekat luar tu akan bertanya juga, macam mana pula mereka bila nak ambil wuduk, nak bersolat dan sebagainya, bolehkah mereka pakai hand sanitizer? Adakah hukumnya sama seperti macam biasa-biasa kita pakai hand sanitizer, Ustaz? Okey, maksudnya mungkin kita nak solat kan, maknanya kita ambil wuduk terlebih dahulu, kemudian kita pakai cecair pembasmi di tangan kita tu, berpandukan kepada pandangan yang diberikan oleh Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, ia dibolehkan. Ia dibolehkan, tidak ada masalah.
Faham. Baik, Ustaz. Betul, terima kasih banyak di atas perkongsian. Jadi Ustaz, kita nak tanya juga, ramai penonton-penonton Borak Kopitiam khususnya nak tahu, sewaktu yelah kita berada di fasa ini, ramai dah mula kata Ustaz, ini mungkin kita lari sikit, di mana ramai orang mula sedar, ada yang mula kata kita nak bulan Ramadan dan semua kan. Okey, Ustaz mungkin boleh kupas sedikit Ustaz, di mana ada orang kata 15 Ramadan ni duha nak jadi, kiamat nak dekat. Apa pendapat Ustaz tentang itu? Ini disebabkan penularan COVID-19 ni. Jadi apa pendapat Ustaz tentang 15 Ramadan itu akan berlaku satu bencana yang sangat besar di muka bumi? Okey, dalam perkara ini kita mesti kembali kepada hujah dan dalil yang benar. Kita tak boleh mempercayai ataupun sekadar membaca perkara-perkara viral terus kita percaya bulat-bulat, tak boleh ya. Perkara ini mestilah berpandukan kepada dalil Al-Quran dan Sunnah. Petanda kiamat ini kita kena faham. Ada petanda kiamat kecil dan ada petanda kiamat besar. Contohnya Dajjal, turunnya Dajjal dan sebagainya. Jadi ini perkara besar dalam agama. Jadi saya kira kita abaikan mesej-mesej viral yang tidak ada asas. Yang paling penting sekarang ini dalam konteks negara kita, PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, fasa yang kedua ini sangat mustahak dan sangat kritikal bagi kita semua. Yang paling penting, rakyat Malaysia sekarang ini kita mesti stay at home, duduk rumah, kita jaga kita. Yang kedua, jaga kebersihan diri kerana kita mahu memutuskan rantaian virus COVID-19 ini sesegera mungkin. Bila kita dapat memutuskan rantaian ini, mudah-mudahan kita dapat melakukan aktiviti seperti biasa dan negara kita ini Allah angkat daripada musibah wabak yang sedang melanda. Kerana itu Fiona dan Zack, saya nak seru hari ini hari Jumaat, marilah sama-sama kita memanfaatkan kemuliaan hari Jumaat ini untuk kita memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta doa banyak-banyak supaya Allah selamatkan diri kita, keluarga, sanak saudara dan negara kita daripada musibah wabak ini. Dan yang kedua, jangan lupa perbanyakkan menyebut zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ini zikir Nabi Allah Yunus yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anbiya, dalam ayat-ayat yang lain juga. Mudah-mudahan dengan asbab kita memperbanyakkan zikir ini, Allah menyelamatkan Malaysia daripada wabak COVID-19 ini, insya-Allah. Insya-Allah, Ustaz. Okey, terima kasih Ustaz sudi bersama dengan kita. Tergamam kita Ustaz sebenarnya. Terima kasih banyak. Allahu Akbar. Sama-sama Zack dan Fiona. Okey, nampak gayanya kita dah pun dapat jawapan yang orang kata macam untuk soalan yang cukup hangat, cukup banyak dipertikaikan oleh ramai orang. Jadi anda semua dekat rumah jangan was-was, boleh pakai hand sanitizer tak kira masa dan juga anda dekat manalah. Seterusnya Zack, saya rasa macam sangat happy bila saya dapat baca satu berita ni. Okey, ini dia antara berita yang saya rasa saya memang patut kongsikan dengan anda semua, di mana Banduan Penjara Penor siapkan tempahan jahit PPE khas untuk frontliners kita. Macam kita cakap, macam kita dengar daripada doktor sendiri kan, Dr. Syarudin kongsikan bersama kita. PPE ini memang sangat-sangat shortage bukan saja dekat Malaysia tetapi juga satu dunia. Dan sekarang ni mereka yang berada di penjara Penor di Kuantan hanya mengendalikan tempahan paling penting buat masa ini, iaitu PPE. Dan setiap hari mereka bertugas dari jam 9 pagi sampai 5 petang khas untuk buat PPE bagi frontliners yang bertarung untuk orang kata macam selamatkan mereka di hospital-hospital. Baik. Jadi terima kasih kepada penonton Borak Kopitiam yang bersama dengan kami daripada awal tadi, dan jangan ke mana-mana. Lepas ini kita masih lagi bersama dengan tetamu istimewa. Kita ada Pengerusi Pertubuhan Kesihatan Jantung Malaysia, Dr. Ahmad Luqman Ahmad Suhaili. Tapi sebelum itu, jom kita sama-sama berdoa dan kita dengarkan doa khusus daripada Syria untuk negara tercinta kita, Malaysia. الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم لك الحمد في الأولى ولك الحمد في الآخرة اللهم إنك تعلم بأن لنا إخوة على وجه البسيطة وخاصة في ماليزيا أعانونا بما استطاعوا فأعنهم يا أرحم الراحمين عند نزول البلاء يا الله بأهل سوريا والذي انتشر عندهم مرض الكورونا يا الله اللهم واصبر
أصبحوا في شدة وخوف وبلاء. أنت من يدفع الضراء وأنت من يزيل الوباء. اللهم أبدل خوف المسلمين السنة وخاصة في ماليزيا أمنا. اللهم أبدل خوف المسلمين أهل السنة وخاصة في ماليزيا أمنا. اللهم أبدل خوف المسلمين السنة وخاصة في ماليزيا أمنا. يا الله اللهم أبدل ضراء أهل ماليزيا سراء. اللهم أبدل شدة أهل ماليزيا رخاء. اللهم احرسهم بعين عنايتك التي لا تنام. اللهم يا أرحم الراحمين Terima kasih kerana sudi doakan kami di Malaysia. Okey, macam Zaid tadi kongsikan dengan anda semua dan juga kita dekat sini, kita akan bersama dengan seorang lagi pakar iaitu Dr. Ahmad Lokman Ahmad Suhaili, merupakan pengerusi Pertubuhan Kesihatan Jantung Malaysia ataupun dalam singkatan kita panggil MyHeart. Hai doktor. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat doktor, sudah makan? Alhamdulillah. Ceria, senyum seindah suria yang membawa cahaya doktor So, doktor daripada Sungai Siput Perak betul doktor Ya, betul. Baik, jadi hari ini kita akan kupaskan sedikit mengenai mitos-mitos di musim COVID-19 ni. Biasalah kita banyak baca-baca, especially kita ni semua dekat rumah, rajin membaca pula sekarang. Jadi kita akan kupas sedikit tentang mitos COVID-19 tu. Baik. Tapi terlebih dahulu, tadi kita ada sebut tentang MyHeart. Mungkin doktor boleh kongsikan bersama dengan kita, MyHeart ini sebenarnya apa dia dan fungsinya apa? Okey, MyHeart merupakan NGO yang memfokuskan tentang aspek kesihatan lah. Yang mana kami semua terdiri daripada pakar perubatan, yang mana ada juga doktor, nurses dan semua profesional kesihatan lah. Kami berkumpul dalam MyHeart untuk memberikan kesedaran tentang awareness lah dalam bidang kesihatan. Jadi dalam isu COVID-19 ni, kita telah membuat meningkatkan awareness, membantu usaha kerajaan lah, terutamanya KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, untuk memberikan input yang benar tentang COVID-19 ini. Dan juga kami juga memfokuskan program Kustori Lawan di antara semua masyarakat lah. Yang mana Alhamdulillah kami telah mengumpulkan setakat ini seramai 500 volunteer yang aktif lah di seluruh Malaysia. Dan yang terakhir sekali, fokus kami juga adalah dengan memberikan dana perubatan kepada sesiapa yang memerlukan dalam bidang perubatan lah. Dalam isu COVID-19 ni, Alhamdulillah, bulan lepas kita telah melancarkan emergency relief fund COVID-19 untuk memberikan sokongan kepada frontliner kita yang telah berjuang untuk membendung wabak COVID-19 ini. Alhamdulillah. Baik Dr. Lokman, rasanya Dr. Lokman, saya ada satu soalan ni di mana saya rasa ramai penonton Borak Kopitiam, ramai orang di dunia pun sebenarnya, di Malaysia khususnya, tanya soalan ni, di mana apakah perbezaan hand sanitizer yang dipakai oleh kita biasanya untuk keluar, especially frontliners, mereka perlukan ini sebab mereka tak ada sinki 24 jam di depan mereka, dan basuh tangan. Apa beza hand sanitizer dengan basuh tangan? Mana lagi afdal? Ada sampaikan dekat rumah tu Dr. Lokman, hand sanitizer ni habis. Sebab apa? Semua nak guna hand sanitizer. Kata lagi bagus, ada alkohol dan sebagainya. Basuh tangan ni biasa. Jadi mitos itu Dr. Lokman, mungkin Dr. Lokman boleh kupaskan sedikit. Okey, kedua-dua kaedah hand sanitizer ataupun hand washing ini dia berfungsi untuk membunuh virus. Kalau untuk virus COVID-19 ni memang kita anjurkan supaya kita mengamalkan sekerap mungkin hand washing ataupun hand sanitizer. Cumanya terdapat perbezaan kaedah lah di antara kedua cara ini. Yang mana kalau dekat hospital, saya sebenarnya lebih prefer lah, lebih baik untuk saya menggunakan kaedah hand washing. Kerana hand washing ini kita di samping kita membunuh virus itu, kita juga telah sekaligus kita membersihkan kotoran-kotoran yang berada pada tangan kita. Sebab kita menggunakan air yang mengalir dan sabun yang betul lah. Tetapi secara praktikalnya kita boleh gunakan hand sanitizer apabila hand washing kita tak dapat gunakanlah. Seandainya kalau kita tak ada sumber air dan sabun. Jadi
pesanan saya dalam isu COVID ni, kita boleh amalkan dua-duanya. Tetapi yang lebih utama tu adalah hand washing. Betul. Baiklah, harap anda dekat rumah dapat terima mesej ni. Basuh tangan. Jangan ingatkan ada sanitizer, tak payah basuh tangan. Ya. Okey, baiklah doktor. Selain daripada sanitizer, satu lagi benda yang cukup orang kata sekarang pentingkan adalah pemakaian penutup mulut dan juga hidung. Mungkin doktor boleh beritahu kita dan juga penonton di rumah siapakah sebenarnya yang patut pakai dan apakah jenis-jenis mask yang boleh dipakai. Sebab ada penonton namanya Michelle Cham bertanya, adakah 3-ply mask kita patut pakai ataupun surgical mask? Yang mana satu sebenarnya? Okey, sebenarnya surgical mask dengan 3-ply mask ni, dia adalah satu benda yang samalah. Jadi kalau kat hospital, kita memang memakai 3-ply mask ini kerana 3-ply ini dia mampu menyaring sepenuhnya virus. Jadi dia akan mencegah virus masuk ke dalam badan kita lah. Tetapi saya nak berkongsi 3 jenis face mask dalam penggunaan kita selain daripada 3-ply mask ni yang antara lain penutup mulut yang dipakai oleh petugas kesihatan adalah dinamakan N95. Yang mana N95 ni dia lebih baik daripada 3-ply mask kerana dia lebih menutup kita punya hidung dan mulut daripada jangkitan virus. Jadi ini digunakan oleh frontliner kita lah di hospital. Dan kemudian satu lagi yang kita nak pesan kepada masyarakat di luar sana agar penggunaan penopeng penutup mulut dan hidung. Penutup muka yang diperbuat sendiri tu. Perbuat sendiri daripada kain dan span itu tidak berupaya untuk mencegah virus daripada masuk ke badan kita. Jadi ini yang saya tengok masyarakat sekarang ni ada yang pakai tisu, ada yang pakai pakaian sendiri untuk menutup muka mereka. Apa yang disarankan tu adalah kita menggunakan 3-ply mask. Faham. Ui, baru tahu ni maknanya pakai buat macam ninja semua salah sebenarnya. Okey. Doktor, lagi soalan seterusnya di mana sekarang ni ramai orang kuarantinkan diri mereka dekat rumah. Tapi ada juga kelompok yang mereka di dalam golongan nak kata ekstremis pun nak letak dia ekstremis pun macam tak kena juga kan. Tapi sebenarnya langkah-langkah kuarantin ni sebenarnya doktor, apa dia langkah-langkah kuarantin ni? Adakah kita tak boleh nak berkongsi tandas sebagainya, tak boleh kongsi pinggan, mangkuk, cawan apa semua. Jadi adakah memang betul-betul orang yang kuarantin ni orang yang kena duduk berhasilkan kena seorang-seorang? Okey. Kalau apabila kita diarahkan oleh doktor untuk kita kuarantin, apa yang dianjurkan menurut guideline yang telah digariskan oleh KKM adalah untuk kita duduk di dalam bilik. Dan kalau boleh, bilik itu dia ada sekali toilet, tandas di dalam itu. Dan sebab kita kena tahu bahawa apabila kita arahkan dia untuk kuarantin, pesakit-pesakit yang kita gelarkan sebagai person under investigation, jadi dia ni ada potensi untuk menularkan virus kepada orang lain, apatah lagi ahli keluarga yang berada dalam rumah tersebut. Jadi yang disarankan itu adalah sebaik-baiknya toilet ada di dalam bilik, duduk di dalam bilik. Seandainya nak keluar, pastikan penjarakan sosial dibuat, and then makan dan minum itu perlu asing daripada orang lain. Kalau boleh kita guna pinggan dan cawan yang pakai buang. Jadi dia tidak ada potensi untuk virus itu menular kepada orang lain. Okey, yang itu mengenai cara-cara, salah satu cara untuk kita orang kata tak nak berjangkitkan kepada keluarga kita. Tapi bila suami saya keluar pergi pasar raya dan sebagainya untuk beli barang-barang, ada nampak orang dekat luar tu pakai glove, sarung tangan. Adakah benda tu wajar dilakukan ataupun sebenarnya over? Okey, penggunaan glove ini dia bergantung kepada keadaan. Kalau macam dekat hospital, kami menggunakan glove apabila kami melakukan satu peristiwa ataupun kami melihat satu pesakit dan kemudian kami buang glove itu. Tetapi apa yang berlaku dalam masyarakat sekarang ni, betul, mereka pakai glove untuk mengelakkan jangkitan virus. Jadi mereka pakai glove. Tapi penggunaan glove ini tidak boleh dipakai secara lama dan berulang kali pemakaiannya. Jadi kita takut glove itu sendiri menjadi source of infection ataupun sumber jangkitan yang boleh merebakkan virus itu kepada orang lain dan permukaan yang lain.
Baik doktor, ini lagi satu soalan yang saya rasa tular juga dekat sosial media. Ramai orang, tiba-tiba ramai orang jadi doktor sekarang. Betul tak? Kita tanya Dr. Lokman sendiri, betul ataupun tidak sebenarnya bawang putih dan juga vitamin C itu dapat mengelakkan kita dari terkena jangkitan, doktor? Okey, setakat ini tidak ada kajian yang kukuh yang menunjukkan bahawa vitamin C ataupun bawang putih. Sekarang ni banyak dekat media sosial yang mengatakan bahawa ubat ini mujarab, ubat ini berkesan dan sebagainya. Tetapi kita sebagai doktor yang memberikan kefahaman kepada masyarakat, apa yang kita boleh beritahu adalah seandainya kalau dia belum dibuktikan berkesan, jadi kita tidak sarankan. Adapun kalau makanan yang boleh meningkatkan imunisasi badan kita, imuniti badan kita, yang meningkatkan antibodi dalam badan kita, itu kita memang sangat-sangat anjurkanlah. Kerana kita pun tahu dalam vitamin C dia memang mempunyai khasiat meningkatkan imuniti badan. Begitu juga dengan bawang putih. Jadi kalau kita sarankan mungkin supaya pesakit COVID-19 ni dia lebih cepat penyembuhannya. Kerana apabila imuniti dia tinggi, jadi proses penyembuhan itu lebih cepat. Okey, yang itu dari segi pemakanan pula. Ada juga tular di sosial media yang mengatakan bahawa kuman virus COVID-19 ini dia akan mati dekat suhu 26 hingga ke 27 darjah. Jadi mereka menyarankan rakyat Malaysia supaya untuk minum air panas, air suam dan sebagainya. Betul ke doktor? Okey, memang sekarang ini tular di media sosial mengatakan okey, kita kena mandi air panas, minum air panas secara kerap. Tetapi menurut garis panduan dikeluarkan oleh WHO, Pertubuhan Kesihatan Dunia, menunjukkan bahawa dua cara ini terbukti tidak mengenai apa-apa kesanlah kepada COVID-19 ini. Jadi kita kena faham bahawa COVID-19 ni dia tersebar melalui titisan pernafasan. Yang mana titisan pernafasan ni dia akan pergi kepada sel mukosa yang terdapat pada kita punya hidung, mulut ataupun mata kita. Daripada situ kita dah masuk kepada sel. Jadi minum air itu dia akan masuk ke dalam saluran pencernaan. Jadi dia tidak berfungsilah untuk mencegah COVID-19 ini. Jadi ini sebagaimana yang telah dinyatakan oleh WHO lah. Adapun kalau mandi air panas, janganlah panas sangat, jadi itu boleh menyebabkan melecur pula kan. Apa yang kita sarankan supaya mandi secara kerap, kerana itu boleh menjaga kita punya kebersihan diri. Okey, mungkin last sekali doktor boleh bagi sedikit pesanan kepada penonton Borak Kopitiam ni. Okey, sebenarnya MyHeart bekerjasama dengan MyFund Action sekarang ini telah mengedarkan bantuan perubatan ataupun yang lebih utama PPE lah, ataupun personal protective equipment yang sangat-sangat diperlukan oleh frontliner kita untuk membantu untuk membendung COVID-19 ini. Dan saya nak menyeru kepada semua rakyat Malaysia lah supaya bersama-sama kami dapat membantu frontliner ini dalam memberikan kekuatan kepada mereka supaya COVID-19 ini dapat segera berakhir. Dan alhamdulillah kami telah memberikan PPE ini kepada 9 buah hospital di area Selangor dan KL, dan insya-Allah kami akan perluaskan lagi pada masa akan datang. Dan insya-Allah apa yang kami targetkan, kami hendak kumpulkan sebanyak 500,000, yang mana kami alhamdulillah sekarang ini kami telah mengumpul sebanyak lebih daripada 200,000. Untuk bulan ini kami nak target sebanyak 500,000 untuk kami edarkan face mask, hand sanitizer, kemudian ada satu inovasi yang baru, terowong sanitizer. Yang mana terowong sanitizer ini merupakan inovasi baru untuk kita membunuh kuman yang berada pada diri kita, satu badan kita. Okey, terima kasih doktor. Jadi insya-Allah mudah-mudahan apa yang sedikit usaha yang saya lakukan ini bermanfaat bagi seluruh rakyat Malaysia. InsyaAllah. Amin. Terima kasih banyak doktor. Thank you for your time. Itu dia Dr. Ahmad Lokman Ahmad Zuhaili, Pengerusi Pertubuhan Kesihatan Jantung Malaysia. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wah, macam-macam perkongsian. Jadi itulah terjawab, itulah benda yang kita kena tahu antara mitos-mitos yang kerap kita dengar, terutama sekali waktu COVID-19 ini. Baik guys, kita macam-macam kita akan kongsikan kepada anda. Teruskan bersama dengan Borak Kopitiam dan kita berehat dulu seketika. Betul Fina? Kita boleh rehat? Jangan ke mana-mana. Yes, Jumpa selepas ini. Ya, sebelum itu kita berdoa dulu seperti biasa untuk kesejahteraan negara kita. Kita doa di rumah sendiri. Oh, doa depan sini.
macam Dr. Lokman cakap, itu adalah tunnel, lorong disinfection. Harap-harap nanti dekat Malaysia pun akan ada lorong macam tu. Yang tadi tu dekat Turki dah ada dah. Dan mereka sedang menggunakan lorong disinfection ni, di mana kalau anda mereka pergi bekerja dan sebagainya, nak balik rumah, mereka lalu lorong tersebut. Balik rumah tak payahlah orang kata macam nak spray apa dan sebagainya, sebab kat luar kat situ dah disinfect dah. Baik, dan seterusnya kita bersama dengan seorang tamu istimewa yang merupakan seorang mahasiswa pengajian Islam di Universiti Marmara Istanbul, Turki. Kita ada Dai Imran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Handsome bergaya Dai Imran ni dekat Istanbul, Turki. Alhamdulillah baik. Okey, kita difahamkan Dai Imran merupakan seorang mahasiswa pengajian Islam di Marmara Istanbul, Turki, ya? Ya, saya. Okey, dah berapa lama Dai Imran berada dekat situ? Saya sudah masuk tahun kedua lah untuk pengajian Islam di Universiti Marmara ni. Jadi sekarang ni pembelajaran macam mana? Ditangguhkan ataupun stop ataupun buat secara online ke? Sejak daripada kes pertama, kes pertama sebenarnya sekitar pada 11 Mac. 11 Mac ialah tarikh pertama, kes pertama masuk ke Turki, dan esoknya tu iaitu 12 Mac, universiti dah ditutup dah. Jadi semua institusi pendidikan, sekolah, kolej, high school, apa-apa sekali lah, pondok sekalipun, semua ditutup, dan sekarang ni pengajian secara online sampai habis semester. Sampai habis semester. So full semester online saja? Maksudnya sekarang ni online saja sampai habis semester, termasuklah exam lah. Exam kita akan buat online, ataupun mungkin ada lecturer yang dia tak nak buat online, dia suruh hantar paper macam tu. Faham. Baik, Dai Imran, kita nak tahu, kita warga negara Malaysia nak tahu, adakah di Turki itu memang total full lockdown ataupun sama macam dekat Malaysia, which is cuma PKP, kawalan pergerakan saja? Di Turki masih belum lockdown lagi, masih lagi dalam keadaan seperti di Malaysia, tapi saya rasa lebih longgar kerana kawalan pergerakan di sini kita masih boleh keluar. Sekarang ni kalau kita tengok pada kes, semalam saya cek di Kementerian Kesihatan Turki secara official 2 April, kes total sampai sekarang ialah 18,135 kes. Wow. Dan ada 356 kematian, 415 orang yang sembuh. Maksudnya lebih kurang 1.96 kematian lah daripada jumlah kes. Walau bagaimanapun, Turki masih belum melaksanakan lockdown. Orang masih boleh keluar seperti biasa. Pengangkutan awam masih berjalan. Ada tramway, ada metro, boat daripada... Contoh kalau Istanbul, kita tahu bahawa Istanbul ni ada belah Eropah dan ada belah Asia. Jadi kita masih boleh pergi ke Asia dan boleh pergi ke Eropah dalam keadaan baik. Cumanya kita duduk dalam langkah-langkah berjaga-jaga dan langkah keselamatan lah. Seperti mana kita kena ada sentiasa hand sanitizer bersama di tangan, dan juga kita pakai mask. Okey, kita difahamkan seperti mana yang diberitahu oleh Dai Imran, dekat situ kes dah memang tinggi, namun begitu tak ada lockdown, tak ada PKP dan sebagainya. Tapi macam mana Dai Imran dan juga mungkin kawan-kawan serumah menjaga disiplin, menjarakkan diri dan sebagainya, dan mungkin, juga mereka rakyat di Turki macam mana? Betul. Dalam kita menghadapi isu COVID-19 ni, kita tak boleh terlalu optimis, sebab ada certain orang dia terlalu optimis, aku takkan kena punya, orang lain akan kena, aku takkan kena. Dia macam kalau contoh kita buat kempen jangan memandu laju pun, kita akan bawa juga laju sebab kita rasa orang lain akan accident, bukan kita akan accident. So dalam hal ni kita kena ada perasaan bahawa boleh jadi kita kena. Jadi kita tak boleh terlalu relax, walaupun Turki tak keluarkan lagi tentera, walaupun Turki tidak keluarkan lagi polis untuk menjaga dan juga menyekat pergerakan, tapi kita tetap perlu menjagalah. Seperti sebagai contoh, kita ada curfew, kita bagi tahu bahawa kalau kita keluar dari rumah, jangan keluar ramai-ramai, keluar sedikit dan keluar bukan waktu puncak. Kebiasaan daripada kami akan keluar waktu malam, sebab waktu malam ni waktu sepanjang COVID ni, sekarang ni Turki dia tak jadi macam selalu. Kalau selalu kadang-kadang malam ni masih hidup. Tapi sekarang ni Turki menjadi sekitar macam jam 7 malam dia dah mati. So siapa nak keluar, kami digalakkan untuk kawan-kawan kami keluar 7 malam, kita keluar. Kalau nak beli barang ke, sebab kedai kadang-kadang tutup jam 8. Jadi ada 1 jam kita keluar waktu malam. Jadi kita tak terlalu jumpa ramai orang, tak terlalu
ada apa-apa sentuhan lah. Gitu. Okey, ada Imran nak tanya. Rumah kita basuhlah tangan dan sebagainya. Okey, faham. Dai Imran saya nak tanya. Apa tu, saya baca dekat Facebook baru ni ada satu artikel yang mengatakan di Turki ini untuk orang yang berusia 65 tahun ke atas, dia tidak perlu keluar untuk beli barang dapur, tapi mereka akan diberi bantuan oleh polis dan sebagainya untuk itu betul ke? Betul-betul. Sebab kerajaan sangat berkeras untuk orang-orang tua, warga emas 65 tahun ke atas agar tidak keluar dari rumah kerana mereka ni kan dia ada risiko lebih tinggi dari kita orang muda. Jadi ada usahalah daripada pihak Majlis Pembandaran, kita panggil kat sini Belediyesi, dia akan datang ke rumah-rumah yang kita tahu bahawa rumah ni orang tua tinggal, dia bagi tahu apa barang mentah yang diperlukan. Kamu perlukan ayam, kamu perlukan bawang, kamu perlukan hadia, kami belikan. Macam tu. Nampak tak? Okey, dan jadi sebenarnya bukan sekadar orang tua. Menarik juga kalau kita tengok di Instagram, di laman rasmi Majlis Pembandaran, mereka juga memberi makanan kepada anjing-anjing dan kucing-kucing yang di sekitar Istanbul sebagai contoh, kerana Istanbul pun terkenal dengan bumi yang terlalu banyak kucing. Jadi kalau sebelum ni kucing banyak, ada orang pelancong banyak boleh bagi makan. Sekarang ni siapa nak bagi makan? Jadi Majlis Pembandaran turun bagi juga makan kepada mereka. Baik. Jadi terima kasih Dai Imran. Sekarang tengah buat apa tu tadi? Sebelum call ni? Tak ada buat promo study sikit ya. Terima kasih banyak Kat sana pukul 3 pagi Dai boleh sambung tidur. Sekarang pukul 4 pagi. 4 pagi. Alright, terima kasih banyak for your time. Terima kasih Dai Imran sebab sudi kongsikan keadaan di Turki bersama dengan kita di sini. Okey, jadi macam kita cakap tadi, macam-macam perkongsian kita akan sajikan kepada anda. Kita nak ucapkan terima kasih kepada penonton yang ada di rumah yang telah pun orang kata bersama kita dari 8 pagi sampailah sekarang. Begitu juga bagi anda semua yang duduk di rumah, yang tak keluar rumah. Ya, betul. Apa-apa pun kena make sure kita jaga kita, stay at home. Terima kasih banyak kepada penonton yang sentiasa bersama dengan kami Borak Kopitiam dari jam 8 pagi hingga 9.30 pagi. Jangan lupa esok dan juga hari Ahad kita masih ada Borak Kopitiam seperti biasa di TV3. Jadi saya dan Zack American bersama dengan Fiona akan tinggalkan anda bersama dengan Ya Rabbi Bil Mustafa daripada Alma. Assalamualaikum. Bye-bye. رفيع الشان